Para muslimah, puan-puan, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak yang dikasihi sekalian, pada hari ini Ustazah nak mengangkat satu nasihat daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ulama tasawuf yang terkenal. Ya, dengan mutiara-mutiara hikmah beliau, nasihat-nasihat beliau untuk panduan kita dalam menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ustazah akan bacakan satu nasihat beliau yang Ustazah petik pada hari ini. Kalau muslimat boleh catat dalam bahasa Arab, catatlah. Kau ada cikgu bahasa Arab kat sini kan? Kalau tak boleh catat tu, tengok je lah muka Ustazah. Ya? Dengar je lah. Ya? Sebab Ustazah akan bacakan nasihat dalam bahasa Arab dan nanti kita terjemahkan. Boleh? InsyaAllah. Ijtihaduka fima dhamina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Cuba ulang. Okay. Maksud dia, ijtihaduka fima dhamina laka. Ustazah ambil satu ayat demi satu ayat, ya. Yang ni dah terjemah Melayu ni, perempuan boleh tulis dah lah. Bagi yang bawa pen, bagi yang bawa buku. Kalau tak bawa pen, tak bawa buku, main-main jari je lah. Ya. Bagi yang bawa buku, bawa pen, boleh catat. Kesungguhan kamu pada perkara yang telah dijamin. Ini satu ayat lah, ya. Satu maksud. Ijtihaduka fima dhamina laka. Bersungguh-sungguhnya kamu pada perkara yang telah dijamin. Itu satu. Yang kedua, wa taqsiruka fima tuliba minka. Dan kecuaian kamu pada perkara yang dituntut daripada kamu. Sebelum Ustazah lanjutkan, Ustazah nak tengok dulu para muslimah mengikuti ke tak betul-betul ni, ya. Ada berapa tadi? 2. Pertama apa dia? Kesungguhan. Kesungguhan pada perkara apa? Yang telah dijamin. Yang kedua apa dia? Kecuaian. Kecuaian pada perkara apa? Yang dituntut. Okey, jelas yang itu dulu? Kalau berlaku dua perkara ni tuan-puan sekalian, benda yang dijamin kita bersungguh-sungguh. Benda yang dituntut kita lalai. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dalilun. Ini satu bukti nyata. Ini satu bukti nyata. Alam timasil basirati minka. Bukti nyata apa? Bukti nyata ketiadaan keyakinanmu dan hilangnya pandangan mata hatimu. Bukti nyata apa dia? Hilangnya keyakinan, ketiadaan keyakinan kamu dan hilangnya pandangan mata hati kamu. Basirah. Atau nak senang ceritanya tuan-puan, ini tanda mata hati kita kelam. Mata hati kita rabun. Keyakinan kita rapuh. 2, keyakinan dan mata hati. Keyakinan rapuh, mata hati kelam. Kabur, kelabu. Okey, di sinilah kita akan mulakan. Ya, apa yang Ustazah sebut sebagai nasihat-nasihat tadi. Yang tujuannya, sahabat-sahabat sekalian, adalah untuk melihat kepada diri kita masing-masing. Soal kesungguhan dan ala kadar. Ada benda kita bersungguh-sungguh, ada benda kita ala kadar. Dan yang kita nak nilai adalah basirah, mata hati. Muslimat ada berapa jenis mata? 2. Mata apa? Itu memang ada, memang betul lah. Confirm ya 2. Nafsu ada mata tak? Mata nafsu, mata akal.
Okey, kita ambil yang dua tadilah. Pertama iaitu mata zahir. Sekarang melihat ustazah pakai mata apa? Nampak tak? Okey, kalau rabun ada yang pakai cermin mata. Satu ketika dulu ustazah pernah cermin mata ustazah tuan-puan, power dia dekat nak 800. Masa muda-muda. Ya? Memang kalau buka tu macam orang, memang tak nampak apa-apalah. Cahaya tu nampak tapi tak jelas. Kemudiannya buat sedikit rawatan, so dapat mengurangkan power tu kepada 200. 100 ke 200 macam tu. Nak bagi tahu Masya Allah tuan-puan, tak boleh hidup. Yelah, tu bahasa ustazah lah sebab kita belumlah tak boleh melihat langsung kan. Tapi maknanya tak boleh bergerak kita. Perempuan ada tak pagi-pagi sama-sama mencari cermin mata dengan suami, dua-dua rabun? Ya, dua-dua tercari-cari, dua-dua tak jumpa. Tak bergerak kita ke mana-mana. Ini cerita tentang mata zahir. Saya ingat lagi tuan-puan masa tu ustazah berada di Penang. Pada waktu itu memang jerebu yang melanda Malaysia sangat teruk. Dan masa tu ustazah berada di Penang nak pergi ke airport. So melalui jambatan Pulau Pinang. Masya Allah tuan-puan sekalian, jerebu yang sangat teruk tu menyebabkan kereta yang mengantar ustazah tu memang kami orang kata apa, kesok macam kura-kura. Sebab tak nampak. Laut pun kami tak nampak. Padahal kalau dalam pandangan biasa, siapa duduk dekat jambatan Pulau Pinang yang ini akan nampak jambatan lagi satu kat ujung sana. Ni tak nampak langsung. Masa tu rasa lemas. Itu baru sesuatu yang menimpa pada pandangan mata zahir. Dia rasa lemas tuan-puan. Kita mungkin tak memerhati sangat kepada apa tahap yang berlaku pada mata batin kita. Namanya basirah. Sebab untuk menuju cinta Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-puan sekalian, mata basirah ni kena jelas. Kena terang. Kena jernih. Kena nampak. Dan kalau kita kata mata zahir, makin tua, makin rabun. Tapi mata basirah, dia tidak tertakluk kepada sifir tersebut. Boleh jadi, makin tua, makin terang. Makin tua, makin jernih. Ini adalah mata yang diperlukan untuk kita mencari keredaan dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi macam mana nak cek mata dalam? Ada ke mesin dia jual kat mana-mana kat Selayang ni? Selayang tempat yang makmur, saya rasa semua benda ada kat Selayang ni. Kan? Tapi saya nak tanya, ada tak mesin untuk tengok mata hati? Masuk dalam tu gondeng-gondeng, bayar RM20, keluar dapat result. Kabur, dia kata. Tak ada. Jadi bila tak ada tuan-puan sekalian, memang kita kena tengok pada pandangan para ulama, perkongsian para ulama, pengalaman para ulama. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada. Kalau kamu nak tahu apa yang berlaku pada mata dalaman kamu, basirah kamu, kamu tengok yang ni. Soal, di mana kamu bersungguh, di mana kamu sambil lewa. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, ini formula yang disebut oleh Ibnu Athaillah. Kesungguhan kamu pada perkara yang dijamin dan kecuaian kamu pada perkara yang dituntut. Ustazah bawa satu contoh yang paling mudah lah saya rasa. Ya, belumlah tepat sangat contoh tu, tapi nak bagi nampak-nampak maksud dia. Okey, puan-puan, pernah tak puan-puan kalau kawan-kawan datang ke rumah kita, Masya Allah, bukan main lagi kita melayan kawan-kawan tu dekat meja makan. Hidang makanan ada menu utama, lepas tu ada pencuci mulut, lepas tu ada air sejuk, lepas tu tanya pula air panas, lepas tu buah-buahan pula. Tapi bila melayan suami, makan suami, kita terus tanya, abang dah makan dah kan? Benar tak macam tu?
Ya. Ataupun kita buat yang sama tuan-puan. Ada menu utama, ada pencuci mulut, ada air sejuk, ada air panas, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran. Nampak contoh Ustazah? Orang kata apa, oi kau main dia. Kalau dengan kawan dia, ya Allah. Ya, dia layan begitu sekali. Tapi kalau dengan suami dia, ya, dia main sekat-sekat jarang macam tu je lah. Dah makan kan? Kalau nak makan, tengoklah ada lah kot puas haji tu. Mana yang ada je lah. Nampak tak tuan-puan? Benda yang Allah Subhanahu Wa Taala tuntut untuk kita buat, di situ kita cuaikan. So, kita kena tahu tuan-puan sebenarnya apa yang dijamin, apa yang telah dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara benda yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah rezeki kita. Setuju tak para muslimah? Rezeki kita dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setuju tak? Bahkan Nabi sebut takkan mati seseorang itu sampai rezeki yang Allah tulis untuk dia habis belaka dah dia diambil. Habis belaka dah dia terima. Kalau kata nasi lemak tu memang tertulis dah. Dia dalam hidup dia makan nasi lemak 2,300 pinggan contohnya. Dia takkan mati tuan-puan sampai habis 2,300 pinggan. Sepanjang hidup dia makan nasi lemak. Contoh. Katalah nak meninggal tertulis dah pukul 1 tengah hari. Tapi baru habis nasi lemak 2,299. Tak habis lagi sepinggan tu. Tengok-tengok tengah hari itulah dia makan nasi lemak dan dia tersedak dengan nasi lemak yang ke-300 tu. Nak bagi tahu, kamu takkan mati sampai rezeki yang Allah catat kepada kamu, yang Allah jamin kepada kamu, kamu habiskan. Tapi tuan-puan, ada orang demi untuk cari rezeki, dia mencuaikan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Demi nak cari rezeki lah. Kata nak cari rezeki kan, memang kena usaha, kena ikhtiar. Tapi kita kena ingat, benda tu Allah dah jamin. Ya, walaupun yalah kita kena ikhtiar, kena usaha, tapi jangan sampai mencuaikan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan, Masjid Firdaus ni punyalah luas, kan? Punyalah besar. Ustaz tak tahu jamaah solat maghrib, solat subuh ada berapa saf? Ya? Padahal semua orang nak pergi kerja lepas tu kan? Semua orang boleh bangun pagi nak pergi kerja, tuan-puan sekalian. Tapi kalau kita fikir, Allah nak melihat ya tuan-puan, di mana kesungguhan kita. Kita bersungguh bangun pagi semata-mata nak pergi cari rezeki, ataupun kita bangun pagi bersungguh-sungguh untuk mensyukuri yang maha memberi rezeki. Itu kita kena fikir. Sebab kalau kita bersungguh-sungguh pada perkara yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mencuaikan benda yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tuan-puan sekalian, maknanya mata hati kita semua adalah mata hati yang kelam dan kabur. Untuk mata hati yang kelam ni tuan-puan sekalian, sangat sukar dan sangat susah dalam perjalanan untuk meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun untuk meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu para muslimah yang dikasihi sekalian, so pagi ni benda pertama yang kita buat adalah macam medical check up lah. Kita nak check kat mana yang kita bersungguh, kat mana yang kita cuai. Saya bawa satu lagi contoh. Muslimat kalau baca Quran berapa lama? Average dia, purata dia. Kalau baca Quran lah, berapa lama agak-agak boleh baca? Sekali baca tu lah. Setengah jam. Baik, Alhamdulillah. Tu kira bagus tu setengah jam tu. Kalau setengah jam tu boleh dapat hampir 1 juzuk. Ya? Kalau melayari ni handphone, berapa lama sehari? Tuan-puan, kalau kadang-kadang handphone kita boleh memberikan masa yang accurate, yang tepat. Berapa lama kita tengok skrin?
3 jam, 4 jam, ya, atau 2 jam. Ini bagi yang tengok lah, yang tidak tu tidak lah, ya. Maksudnya kita boleh melihat sesuatu, sahabat-sahabat. Di mana fokus hidup kita? Di mana keutamaan hidup kita? Di mana kita meletakkan kesungguhan hidup kita? Ini benda yang kita kena tengok. Ya Allah, kenapalah aku ya, kalau baca Quran tak sungguh-sungguh. Tapi kalau yang selain Quran, walaupun datang alasan pun kita akan cari jalan juga. Ya, sakit tengkuk, exercise sekejap kepala. Dah sakit tengkuk dah menengok handphone ni, exercise pula kepala. Tapi kalau baca Quran, sakit je terasa, berhentilah, dah uzur dah. Itu masing-masing tahu, tuan-puan sekalian, masing-masing tahu. Antara kesungguhan dengan kecuaian. Cuba dengarkan bagaimana seorang hamba Allah bernama Makhyaruddin Al-Hafiz. Seorang hafiz Quran, negara seberang, tuan-puan. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kurniaan kepada beliau. Beliau dapat menghafaz 30 juzuk Quran. Ini dalam buku yang beliau tulis. Kalau tak silap ustazah, hafazan Quran dia 56 hari. Kalau tak silap ustazah. Maksudnya tak sampai 2 bulan. Menghafal 30 juzuk Quran tak sampai 2 bulan. Tuan-puan rasa macam mana? Boleh buat? Nak khatam baca Quran pun belum tentu. Jangan kata nak hafal. Masya Allah. Ustaz Makhyaruddin Al-Hafiz. Kalau Google pun jumpa, saya rasa. Dia ada buku dia. Nikmat menghafaz Quran. Ya. Dan cuba lihat tuan-puan sekalian, setelah beliau menghafaz Quran, beliau buat komitmen. Komitmen dengan Quran, para muslimah, komitmen beliau adalah mengulangi murajaah hafazan Quran beliau 1 hari 5 juzuk. Isteri dia pula 5 juzuk. Bila bertukar-tukar tasmik, apa yang berlaku? Yang ini dengar 5 juzuk yang ni, yang ini dengar 5 juzuk yang ni. Maknanya tuan-puan, seolah-olah sehari itu berapa juzuk? 10 juzuk. Masya Allah, Masya Allah. Ada orang boleh buat. Antara di mana kita nak bersungguh dan di mana kita nak sambil lewat, tu je. Kita kena buat pilihan. Kita kena tentukan apa yang penting dalam hidup kita. Kita kena tentukan ke mana kita nak pergi. Tapi nak menentukan ini, tuan-puan, mata hati kita kena bersih. Kalau tak kuat. Ya, kalau tak kuat, tuan-puan. Bolehlah tengah-tengah kuliah ni bolehlah berazam, insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah kan. Tapi nak apa ni 3 juzuk sehari. Esok tak jadi juga. Sebab dia nak kena ada kekuatan yang dibantu dengan apa? Dengan hati yang bersih. Bagaimana? Apa yang utama dalam hidup kita? Masya-Allah, tabarakallah. 5 juzuk ulangan setiap hari. Bila tasmik pula isteri 5 juzuk, kedua-duanya adalah hafiz dan hafizah Quran, maknanya kurang lebih 10 juzuk. Ni Ustaz nak cerita orang yang ada kesungguhan ya tuan-puan ya. Seorang hamba Allah yang baru meninggal dunia bulan lepas. Kalau tak silap Ustaz bulan lepas lah ke awal bulan ni, macam tu lah ya. Ustaz tak pasti usia yang sebenar, tapi makcik-makcik lah. Mungkin dah sampai 60 dah ke umur dia, 60 lebih. Mula-mula anak dia yang pergi tuan-puan, anak perempuan dia yang pergi ke Indonesia, satu pusat hafazan Quran secara terfokus. Anak dia yang pergi, sebulan anak dia menghabiskan 30 juzuk Al-Quran. Sebulan. Tapi dia kata dengan Ustazah, memang tak ada buat apa-apa. Baju pun orang basuhkan. Makan orang masakkan. Kita hanya memberikan tumpuan kepada hafazan Quran dan tasmik. Kawasan dia pula, dia cakap, ada kolam, ada bendang, ada apa semua, supaya kita tu tidak menghafaz dalam bangunan semata-mata. Supaya kita rasa luas. Sebab dapat melihat
alam semula jadi. Itu dia cerita. Dan dia kata sepanjang sebulan ni menghafal Quran tu, semua orang jadi penyedih. Kuat menangis. Kuat mengajuk, dia kata. Tak tahulah agaknya sebab sebenarnya itu satu bentuk stres dah juga kan, ya. Dah lah pergi negara lain. Tapi dia kata Alhamdulillah, bila kita macam tu kita banyak merintih pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah bagi beliau dapat menghabiskan 30 juzuk tu, tasmid sebulan, sebab beliau memang sudah menghafal beberapa juzuk sebelumnya. Mak dia usia 60 lebih teringin tu. Teringin nak hafal juga. Mak dia baru meninggal lah yang pasal cerita ni, sama ada hujung bulan lepas ataupun awal bulan ni. Tak perasan sangat tarikh yang sebenar. Jadi mak dia kata mak pun nak hafal Quran. Umur 60 lebih. Bawa lah mak dia pergi, tuan puan. Mak dia pun orang kata apa, pulun lah juga. Bersungguh-sungguh. Alhamdulillah dalam tempoh sebulan mendapat 17 juzuk hafazan Al-Quran. 60 lebih. Saya cuma tak nak ceritalah macam mana anak tu bagi tahu, beberapa bulan mak dia sakit. Bagi beliau tulislah panjang lebar WhatsApp pada ustazah. Bagi beliau, Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan kemuliaan kepada arwah ini yang dapat dilihat oleh kaum keluarga mereka sepanjang menguruskan ibunya yang sakit, yang akhirnya membawa kepada kematian. Nak bagi tahu ini bukan soal usia, tuan-puan. Ini bukan kita kata sebab sehat, sebab sakit, sebab orang tua ke apa, tak. Yang penting apa dia? Di mana kita nak bersungguh dan di mana kita nak ala kadar. Nak cuai. Ini memberikan petunjuk dan petanda, sahabat-sahabat sekalian, sama ada mata hati kita itu terang, bersinar ataupun tidak. Terutama para muslimah yang dikasihi sekalian, bila menyebut tentang perjalanan ataupun usaha untuk meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala, syarat paling penting mestilah terikat dengan Al-Quranul Karim. Itu syarat dia. Kalau orang tu tak rajin baca Quran, tak rujuk Quran, tak ikut Quran, tak tadabbur Quran, Quran tu tak mengambil tempat dalam diri dia, dalam hidup dia, ini memang satu kehidupan yang, maknanya susahlah kita nak katakan. Sebab apa? Syarat dia tu mestilah Al-Quran. Kalamullah. Dan ustazah mengingatkan diri ustazah juga sebagai nasihat untuk ustazah dan semua yang hadir. Setiap hari ustazah cadangkan tuan-puan, biar pagi-pagi hari lagi. Jangan tunggu petang, jangan tunggu malam. Biar pagi-pagi hari lagi kita sudah membaca doa yang berkait dengan Al-Quran. Macam mana muslimat? Ada tak doa yang berkait dengan Quran yang muslimat baca selama ini? Macam mana doa dia? Kena menyanyi. Secara jujur saya tanya, muslimat, kita baca tak doa ini hari-hari? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma منه ما نسينا وعلمنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة Ya Rabbal Alamin. Biarlah jadi apa? Ratib kita, zikir kita, doa kita sehari-harian. Bawa kereta ke, berjalan tadi nak datang masjid ke, tuan-puan, masak kat dapur ke, memang Ustaz cadangkan. Bacalah doa yang berkait dengan Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Sebab
Satu perkara ya tuan-puan, Al-Quran ni adalah masa depan kita. Masa depan yang kita tak tahu tuan-puan, alam yang kita tak pernah sampai lagi sekarang namanya alam barzakh. Namanya alam mahsyar. Agak-agak apa yang boleh menjadi asbab, wasilah yang menolong kita untuk alam yang kita serba tak tahu ni macam mana. Alam barzakh ni macam mana? Alam mahsyar ni macam mana? Tapi insya-Allah Al-Quran tuan-puan boleh menjadi syafaat kepada kita. Ya, menjadi cahaya kepada kita dalam alam kubur kita dan di padang mahsyar ataupun di mahsyar nanti. Sebab itu, tengok hubungan di antara kita dengan Al-Quranul Karim. Tengok. Ala kadar je baca Quran kan? Ya? Baca Quran, orang kata apa? Tak ada pun nak menekuni pelajaran Al-Quran, ilmu Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ustazah terpaksa bercakap terus terang ya tuan-puan sekalian. Benda yang kadang-kadang terlintah ke hati kan. Ada banyak ilmu lain yang kita bukan main bersungguh-sungguh. Contoh ilmu bersukan. Contoh ilmu muzik dan hiburan. Kita tengok macam mana betul-betul telitinya. Oh tak boleh, ni pitching lari. Oh tak boleh tu ya, maknanya. Betul lah, tu ilmu dia lah. Tu tak menafikan, tu ilmu juga. Oh tak boleh, ni tak betul, ni pitching lari. Tak betul, ini cara olahan ini. Tapi kadang-kadang terdetiklah mati tuan-puan. Supaya kita berlaku adil Kita baca Quran, kita baca sungguh-sungguh tak? Kita belajar tak ilmu Quran, tajwid tu salah tu kita baca tu. Makhraj tak betul tu kita lontarkan tu, sebutan tu. Ini kalamullah. Ini kan lagu tuan-puan, sakit telinga. Orang pakar-pakar lagu bila dengar, lontaran lagu tu tak betul. Padahal semata-mata lagu tuan-puan Tapi pakar lagu sakit telinga dengar, lontaran lagu tak betul. Intonasi tak betul. Pitching dia lari, macam-macam lah dia punya istilah. Ini kalamullah. Salah sebutan tu boleh jadi salah makna. Bahkan di sana Nabi SAW bersabda, Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukanlah daripada golongan kami orang-orang yang tidak memperelokkan suara ataupun cara bacaan Al-Qurannya. Yataghanna ni maksud dia yang dia mengaji tu tuan-puan, dia baca Quran tu dengan ada nilai taranum dia. Maknanya, kita tak boleh baca Quran, tak sepatutnya kita baca Quran macam kita baca buku. Ya? Ustazah pernah dululah masa belajar dekat Jordan, ada segelintir sahabat-sahabat Arab ni, dia tak tahu sangat. Mungkin Ustazah rasa pengetahuan dia lah kot. Masalah pada pengetahuan Ustazah rasa. Sebab, dia orang akan duduk macam tu, dia tengok kita orang Malaysia kan, dia akan tanya. Biasanya dia akan panggil semua orang Malaysia ni Nur. Dia tak kisahlah Nur apa. Sebab dia kata, kau ni semua Nur. Nur Hafizah, Nur itu, Nur Halizah lah, Nur. So dia panggil semua Nur. Dia kata, Nur, kau daripada Malaysia kan? Malaysia? Dia kata, haa. Malaysia ni dekat Sri Lanka Dia kata, dia ni tak belajar. Tak apalah, kita pun kata, dekat-dekat lah, kita katakan. Lepas tu, tuan-puan, okey, saya sebut tu yang pertama. Bulan Ramadan kan, kita tengah baca Quran, dia tanya, ini khatam yang keberapa? Ustaz pun katalah, saya tak khatam walau sekali lagi. Sebab baru hari ke-7 ke-8 macam tu kan. Saya tak khatam walau sekali lagi. Ni saya baru baca juzuk 12, juzuk 13. Dia kata, peliklah korang semua ni. Aku dah khatam 3 kali. Hari ke-7 khatam 3 kali. Saya kata, dialah yang pelik. Lepas tu saya perhati dia baca. Dia baca macam mana? Ni Quran kan? Dia pandang. Itu memang boleh 3 kali. Pandang. Saya kata macam mana dia ni baca? Ada orang macam tu tuan-puan. Bahkan dia orang Arab tuan-puan. Bukan semualah yang Arab bagus-bagus tu ramai. Ya? Macam tu dia baca Quran.
Kalau dia baca pun tak ada dah tajwid ke apa ke, kita dia pun tak dengar suara dia baca Quran. Ya? Memanglah kalau baca macam tu. Lepas tu dia kata lagi, Nur, cuba kau bacakan pada kami surah Al-Fatihah dalam bahasa kau, macam kau baca dalam semayang tu. Saya kata dengan dia, tak, kami tak baca dalam bahasa kami. Takkan kau boleh baca dalam bahasa Arab, dia kata. Cuba perempuan bayang orang berfikir kita solat, kita baca Al-Fatihah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Maknanya dia mungkin tak tahu kita kan, ya. Lepas tu saya kata, tak, saya baca dalam bahasa kamu. Cuba kami nak dengar, dia kata. Bila kita baca, memang dia terkejut lah. Dia mulalah meneka-neka, kau pernah duduk negara Arab ke, kau pernah duduk kat Mekah ke, ya, macam-macam. Nak bagi tahu tuan-puan, ilmu Al-Quran, ilmu yang kita kena pelajari. Walaupun dia bangsa Arab sekalipun, dia tak belajar, dia tak dapat. Jangan dalam bab ilmu Quran, ilmu fardu ain, kita tak bersungguh-sungguh. Tapi dalam bab ilmu-ilmu keduniaan, beria-ria pula kita. Pendidikan mak kepada anak-anak, tuan-puan, bab solat anak-anak tak pula diperhatikan. Tapi kalau bab semata-mata pencapaian akademik, Masya Allah, 2 markah kurang nak dapat A pun, azab anak tu kena hukum. Tak boleh tu dah, tak boleh. Makna kena study, kena tuition. 2 markah je tak ada. Berlaku penurunan. Ustazah nak bacakan satu ayat Quran, tuan-puan, dalam surah Taha, ayat 132. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Ayat ni memberi petunjuk kepada kita apa yang dituntut, apa yang dijamin. Dan ia berkait juga dengan keluarga kita masing-masing. Maksud ayat itu adalah wa'mur ahlaka bis-salah, dan kamu hendaklah memerintahkan ahli keluarga kamu untuk menunaikan salat. Ini tuntutan. Tak kira tuan-puan, walaupun anak kita tu dah masuk U, duduk kat kampus, ya, jumpa sebulan sekali atau 2 bulan sekali, tapi kita boleh hubungi kawan-kawan kita hari-hari. Kita boleh grup WhatsApp dengan kawan-kawan hari-hari. Takkan tak boleh bertanya hari-hari kepada anak kita, solat hari ni macam mana Bang Teh? Sempat tak jemaah kat masjid? Semayang sendiri ke anak Umi ni? Bila last Bang Teh ni solat jemaah ni? Kadang-kadang tu tak jadi perhatian kita, Muslimat. Ya, kita rasa dia dah masuk kampus, masuklah, jumpalah pula bulan depan. Padahal ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Tiba-tiba sambungan ayat itu, La nas'aluka rizqa. Kami tidak minta daripada kamu rezeki. Sebagai satu panduan kepada kita, kamu ni yang kamu sibukkan cari rezeki. Anak kamu solat tak solat, kamu tak peduli. Yang kamu sibukkan cari duit. Yang kamu sibukkan projek. Yang kamu sibukkan kemewahan. Yang kamu sibukkan harta benda. Anak kamu, akidah dia macam mana, kamu tak perasan dah. Anak kamu, fardu ain dia, ada ilmu ke tak ada ilmu fardu ain, kamu tak ambil kira dah. Yang kamu fikir pagi, petang, siang, malam, cik duit. Allah kata apa? Aku tak minta duit pun daripada kamu. Aku tak minta rezeki pun daripada kamu. Bahkan, nahnu narzuquk. Kami yang bagi rezeki kepada kamu.
Maksud dia, kamu buatlah benda yang aku perintahkan. Jangan sampai kamu cuai dengan benda yang aku perintahkan sebab semata-mata kamu bersusah payah dan bersungguh-sungguh pada benda yang aku jamin. Rezeki kamu, nahnu narzuquk. Kami yang bagi rezeki pada kamu. Kalau tengok tuan puan pada ayat lain dalam surah At-Talaq, ayat 2 dan 3. Ini lagi jelas. Orang panggil ayat ni ayat 1000 dinar. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sambung tuan puan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Lagi? Tengok balik. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Surah 2 dan 3, ayat kedua dan ketiga surah At-Talaq, ya. Cuba tengok. Apa yang Allah suruh dan apa yang Allah jamin. Man yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Ini kerja kita ke tidak? Ini tuntutan ke atau jaminan? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Ini tuntutan. Apa yang Allah tuntut? Tambahlah ketakwaan pada Allah. Tanamlah ketakwaan pada Allah. Apa yang Allah jamin akan bagi? Man yattaqillaha yaj'al wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah yang akan berikan kepadanya jalan keluar. Ada orang hidup dia bersungguh-sungguh mencari jalan keluar. Tapi tidak bersungguh-sungguh menanam ketakwaan kepada Allah. Sungguh cari kaunselor. Bersungguh makan ubat. Bersungguh jumpa doktor. Itu nama cari jalan keluar lah tu. Nak ikhtiar. Tapi solat tak jaga. Doa tak ada. Dosa buat. Maksiat buat. Maknanya apa dia? Dia takkan jumpa jalan keluar. Jalan keluar ni tuan puan dijamin oleh Allah. Dijamin oleh Allah. Yang kita kena buat apa dia? Yang kita kena bersungguh apa dia? Menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita zaman Imam Ahmad tuan puan. Dia tukang jahit. Tapi dia boleh berjalan jauh lah, tak tahulah berapa hari, berapa minggu dia berjalan semata-mata nak jumpa imam ni kerana nak bertanyakan satu soalan. Hati dia gusar, hati dia bimbang. Dia berniaga hasil daripada jahitan. Lalu dia tanya dengan imam. Dia kata macam mana? Saya terjual pula. Saya jual semua hasil jualan dengan harga yang sama. Tapi bila saya semak-semak balik, ada yang saya kait, yang saya jahit tu, saya jahit siang. Ada yang saya jahit tu, saya jahit malam. Siang dengan malam, zaman dulu tuan puan ya, kalau siang, terang benderang. Bila menjahit, mungkin halus jahitan tu. Ada yang saya jahit waktu malam, hanya menggunakan cahaya bulan. Cahaya pelita. Jadi hasil jahitan tu tak sama. Cuma saya menjual dengan harga yang sama. Saya takut. Saya takut rezeki itu tidak halal untuk saya. Masya Allah tuan-puan. Tengok orang berniaga hari ni macam mana. Ya, berniaga kopok leko, tepung sebanyak-banyaknya, ikan seko. Agaknya lah, siapa tak tahulah. Ya, setiap kali orang makan, orang akan bercakap, aduh, ni macam kopok tepung ni. Masya Allah tuan-puan. Kejujuran itu hanya milik, hanya dirasakan oleh orang yang ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya makan ubat ni, saya kurus sebab makan ubat kurus ni lah. Makan, dia buat formula. Dia kata dia kurus sebab makan ubat ni. Padahal dia kurus sebab kencing manis. Dia tahu tu penipuan dia.
Kalau bertakwa kepada Allah SWT, dia mula rasa takut. Ya Allah, aku makan hasil daripada aku tipu orang. Berlaku zaman imam tersebut, seorang perempuan. Bahkan di sana ada riwayat yang lain mengatakan, ada pula seorang lagi, yang dia rasa tak sedar hati, tuan puan sekalian. Sebab apa? Dia, bila waktu malam, dia menjahit, dia tumpang cahaya lampu rumah jiran. Jiran tu lampu dia mungkin banyak sikit. Jadi pergi terbongkok-bongkok, maknanya rumah sebelah kan, ambil dia punya cahaya tu, dia menjahit. Lalu soalannya adalah, apakah perlu saya memberikan sedikit daripada hasil jahitan tu kepada tuan rumah yang punya lampu? Masya Allah. Yang kita saja pergi tarik air, paip air orang, kita pergi ambil, bawa kat kedai kita, langsung tak ada rasa bersalah. Orang ada ketakwaan, tuan-puan sekalian, Masya Allah. Dia berfikir. Saya bagi contoh jugalah. Semalam, kakak ustazah bagi kat ustazah satu link tu. Ada satu ceramah seorang ustaz daripada Indonesia, ustaz rasa. Tapi, apa yang beliau sebut tu, saya ingat sampai sekarang. Maknanya, dia memberi kesan juga pada ustazah. Dia cakap, tuan-puan, kepada para isteri solehah, solehah kamu ada di wajah. Itu lebih kurang maksud dia lah. Solehah kamu tu ada di wajah kamu. Jadi, dia kata, tidak disebut soal semata-mata solat kamu, soal zakat kamu, soal apalah macam-macam lah. Tapi bila ditanya kepada Nabi SAW, siapakah wanita solehah itu? Siapakah isteri yang solehah itu? Lalu Nabi menjawab, iaitu seorang isteri yang apabila dipandang oleh suaminya, maka wajahnya mendatangkan kegembiraan kepada suaminya. Masya Allah, Ustazah menung juga dengar. Kamu ingat tak dia kata, wahai para wanita, di mana solehah kamu? Nabi memberikan tanda-tanda solehah tu apa dia? Maknanya, pada wajah kita ni, tuan-puan sekalian. Habis tu nak tengok apa lagi selain pada wajah yang menggembirakan kan? Yang nampak ni wajah lah. Pada wajah kamu maknanya kamu senyum. Kamu menyenangkan. Yang apabila kamu melihat dia, wajahnya itu memberikan kegembiraan kepada kamu. Menenangkan hati kamu. Maka hati-hati dengan wajah kita pada suami kita. Kalau kita nak tarik muka masam, kat mana? Kat tangan ke kat muka? Kat muka lah. Nak tunjuk merajuk kat mana? Kat tangan ke kat muka? Kat muka. Sakit hati. Saya nak tunjuk ke sakit hati tu? Semua benda yang ada kat muka, tuan-puan. Lidah. Senyum tak senyum. Masya Allah, Ustazah pun, mengambil serius nasihat tersebut. Ya. Sebab dia kata apa? Boleh jadi kamu hafal Quran, kata Ustaz tu. Boleh jadi kamu banyak hafal hadis, tapi wajah kamu tetap tidak menyenangkan suami kamu. Kamu tak boleh senyum pun pada suami kamu. Senyum menjadi perkara yang paling berat kamu lakukan untuk suami kamu. Awas, takut kamu terlupa dengan sesuatu perkara yang dituntut untuk kamu, kamu terlupa. Hafal Quran tak wajib, tuan-puan. Tapi memberikan wajah yang manis, yang menyenangkan hati suami ni, sebuah kewajipan. Mungkin ada perempuan yang tak puas hati dengar ni. Kita nak jaga hati dia. Sabar dulu. Kita buatlah. Tuan-puan, akan sampai dalam satu tahap dalam hidup kita ni, kita tak boleh nak minta timbal balas keterlaluan sangat untuk dunia semata-mata. Kalau tak, kita menjerat diri kita juga. Ini saya cakap terus terang. Betul, Ustazah pernah masih hidup berumah tangga. Memang akan ada, mungkin kita rasa macam, asyik kita je yang buat macam tu. Dia tak buat macam tu pun, dia pun kena muka manis juga. Macam-macam alasan yang kita berikan. Ya, pada satu tahap,
hiduplah dalam alasan tu. Kalau kita rasa nak hidup dalam alasan tu, hiduplah dalam alasan tu pada satu tahap. Tapi bila kita nak mencari kemuliaan, tuan-puan sekalian, bila kita nak, maknanya betul-betul kan, kita tak boleh lagi dah bersandar dengan alasan-alasan tersebut. Sebab kita bertemu dengan sesuatu yang lebih besar daripada alasan tu. Apa dia? In ahsantum li anfusikum. Bila kamu berbuat baik, kamu berbuat baik pada diri kamu sendiri. Orang hargai ke tidak, orang peduli ke tidak, macam mana pun respon orang, kamu tidak pernah rugi ketika mana kamu berbuat baik. So kita dah tak guna sangat alasan. Tengoklah dulu ustazah, kalau dia okey, saya okey lah. Tak. Saya nak jadi orang yang okey. Habis cerita. Kamu okey tak okey tu kamu punya pasal. Saya nak jadi orang yang okey. Kenapa? Sebab kebaikan yang kita buat adalah kebaikan untuk diri kita sendiri. Tak pernah rugi. Ya, tak pernah mengecewakan. Allah akan balas lebih baik daripada apa yang kita buat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita makna yang saya sebut tadi lah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, macam contoh cerita wanita tadi, dia berusaha menanam ketakwaan kepada Allah, dia berusaha mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah, dia akan jumpa jalan keluar untuk semua hal dalam hidup dia. Semua jalan keluar dia akan ada. Kenapa? Allah jamin. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan mengurniakan dia rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Buat je. Balik pada ayat surah Taha tadi tuan-puan, sebagai contoh, Allah perintahkan kita untuk jaga solat anak beranak kita. Jangan kerana nak cari duit, kerana susah payah bekerja, kerana kemewahan, kerana harta benda, kita habiskan seluruh tenaga, daya, upaya kat situ, tapi urusan solat anak-anak kita dah tak jadi perhatian kita lagi. Jangan. So nampak tuan-puan, bila basirah tu terang, dia tahu kat mana keutamaan. Ustazah pada usia yang dah tua-tua ni pun tuan-puan, kalau balik kampung dengan mak akan tanya. Mak kan memang akan tanya, dah solat ke belum tu kak cik? Padahal bukan budak-budak tuan-puan dah pukul berapa dah ni? Dah pukul 5 lebih ni. Solat. Jangan biasa-biasa solat lewat ni. Menasihat anak umur 48. Ustazah anak dia tu. Tapi kita sampai kita rasa macam ni tuan-puan, bila kita dengar mak cakap macam tu kan, kita tak nak mak cakap kali kedua. Betul. Sebab ustazah pun nak jaga juga air muka ustazah sendiri. Jadi kalau mak cakap kali kedua, tu kita sendiri menjatuhkan air muka kita. Jadi yang bestnya apa? Kalau mak kata, dah solat ke belum tu kak cik? Dah mak. Ustazah pernah tuan-puan, masa tu balik kampung, solat subuh, mak tak berapa larat sangat nak pergi masjid. Kalau tak, dia pergi masjid. So, masa tu Ustaz tak ambil, macam, tak tahulah, tak terfikir sangat yang Ustaz nak solat jemaah dengan mak. Rasa macam nak solat jemaah lah sebab dekat rumah. Cuma mak bilik lain, kita bilik lain kan, ya. Suami pergi masjid. Tapi lepas tu kata anak tu, Umi, Wan dah tunggu kat luar. Wan dah tunggu kat luar. Mana dia keluar pada bilik dia tu, dia tunggu kat luar, depan bilik Ustaz, dah bentang sejadah. Susah faham lah, mak nak ajak jemaah kan. So, bila tu Ustaz pun keluar. Ustazah dah solat sunat dekat dalam bilik. Sebab habis je azan subuh, dia terus solat sunat. Dia nak cerita, mak tu memberi nasihat tentang solat. Jadi Ustaz pun keluar. Bila Ustaz keluar, mak masih solat sunat. Habis mak solat sunat, Assalamualaikum warahmatullahi. Mak kata, tak solat sunat ke kak cik? Mak cakap kat Ustazah. Dia kata, dah solat dah mak. Dah solat sunat dah kat dalam bilik. Apa laju sangat? Bayangkan tuan-puan, dia bukan budak kecil. Tapi mak perhatikan habis semua tentang solat. Apa laju sangat?
Ustazah cuma tak naklah jawab-jawab lagi kan, ya. Mungkin pergerakan ustazah lebih pantas nak banding dengan mak yang uzur. Tapi lepas tu Ustazah faham, mak Ustazah ada mesej nak sebut. Dia kata apa? Mak kak cik, memang jadi amalan mak. Kalau yang solat sunat qabliyah, yang sebelum subuh ni kak cik, mak akan sekalikan dengan baca surah Alam Nashrah. Dia ada benda dia nak sampaikan kat kita. Itu memang mak amal dari dulu kak cik. Biar hati mak tenang, biar urusan mak lapang. Biasa kita solat sunat, kita baca suratul Fatihah je kan. Ya, tapi mak kata mak amal daripada dulu. Untuk solat sunat qabliyah subuh, mak akan baca suratul Fatihah dengan Alam Nashrah. Sebab mak nakkan hati mak tenang. Mak nakkan urusan mak yang ikut lepas-lepas ni seharian tu lapang. Kau buatlah macam tu kak cik. Urusan banyak. Biar Allah lapangkan. Mak kita. Ini kan anak-anak kita kan. Kita lepas ni macam tu. Padahal budak-budak lagi. Remaja lagi. Perhatikan. Perhatikan. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Dan kamu kena sabar dalam urusan mendirikan solat ni. Jadi tuan-puan sekalian, bila kita meletakkan sesuatu tu betul, ini yang Allah suruh kita buat sungguh-sungguh, ini kita kata kita meletakkan diri kita pada track. Track tu maksud dia pada jalan nak menuju meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak masuk track lagi. Orang lain lumba lari pergi kat track dia. Kita belakang rumah. Memang tak masuk lah tu. Ya? Berlari sama berlari tapi belakang rumah. Orang nak masuk bertanding ada track dia. Itu maknanya tak masuk lagi. Track tak masuk pertandingan maksud dia. Takkan bertemu menang kalah. Walaupun sama-sama lelah, berlari juga. Tapi kat belakang bendang. Faham maksud ustazah tuan-puan? Letak diri kita di track dia tu, cara dia macam mana? Kamu bersungguh pada perkara yang Allah tuntut kepada kamu. Jangan terbalik pula. Ya, benda yang Allah tuntut kamu cuaikan, benda yang Allah jamin, itu pula yang kamu bersungguh-sungguh sampai kamu langgar kadang-kadang hukum halal haram, ya, makruh dan sebagainya. Para muslimah yang dikasihi sekalian, ustazah nak kongsikan tadi, yang Ustazah kata tadi, doa yang berkait dengan Al-Quranul Karim, bagaimana Al-Quran dengan kita. Bagaimana Al-Quran akan memberi pengaruh kepada kita. Ya, mungkin kita ni banyak benda lain yang kuat sangat. Aura daripada kita, pengaruh daripada kita. Tapi bukan Al-Quran. So kita nak berdoa lah dengan doa, ya, supaya Quran tu benar-benar dekat dengan kita. Ya, kita selalu terpilih lah, ya, untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Sebab ini jalan untuk mencari cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang saya terfikir tuan-puan, kalau kita mati, kita nak diingat seperti apa? Bukan untuk orang jauh, untuk orang dekat. Orang jauh tak payahlah peduli sangat ya. Untuk orang dekat. Kita nak diingat seperti apa tuan-puan? Untuk anak-anak kita. Ada orang meninggal, anak-anak dia akan tengok sejadah mak dia. Rasa ternampak-nampak mak dia solat kat situ. Ini persis macam cerita Ustaz Abdul Somad. Dia kata bila mak saya meninggal dunia, memang saya rasa luluh hati. Tapi bila dalam hidup saya ada sesuatu yang berlaku, kerisauan, masalah, keresahan, saya akan cepat-cepat balik rumah mak saya. Mak dah tak ada dah. Ya, tapi rumah dia ada lagi kan? Balik rumah mak saya. Dan saya akan duduk ibadah di atas sejadah yang mak saya selalu gunakan, tempat mihrab mak saya. Saya akan duduk di atas tu. Saya akan menangis di situ. Saya akan berdoa di situ. Saya akan solat di situ. Macam blessed lah ya, macam terasa tuan-puan. Sebab di situlah mak saya berdoa. Di situlah mak saya solat. Di situlah mak saya mengangkat urusan-urusan anak-anak untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon pertolongan. Itu saya buat. Cuba tuan-puan bayang kalau kita sebagai mak ni mati. Apa yang jadi kenangan kepada anak-anak kita?
Alangkah cantik dan indahnya para muslimat ya kalau anak kita rasa. Sebagai satu contoh kisah yang lain ya. Seorang sahabat ustazah kat Bukit Jelutong, Masjid Bukit Jelutong, bercerita pada ustazah tentang ibu mertuanya tuan-puan sekalian yang begitu baik, solehah lah mengikut cerita dia, solehah. Meninggal dunia pun, orang kata apa? Atas jadah tu lah. Orang tengok dia macam tersujud macam tu kan. Tapi orang heran sebab lama sangat dan kain telekung tu, kan telekung atas dengan telekung bawah kan kain dia kan. Kain dia tu dah turun. Jadi macam kenapa tengok-tengok meninggal. Kata sahabat ustazah ada satu malam tu ustazah. Ni bukan saya nak reka-reka cerita sesajalah dia kata nak cerita kan. Saya terdengar betul-betul waktu tu macam sepertiga malam lah. Suara mak mertua saya baca Quran. Dia dah meninggal. Dekat bilik yang dia duduk dulu tu, saya dengar betul-betul suara dia, cara dia baca Quran. Sampai dia kata meremang belum saya ni, saya kejut suami saya. Saya nak suruh suami saya dengar sekali. Nak suruh sama-sama pergi buka bilik tu. Tapi dia kata bila saya pergi balik, tak ada dah suara apa-apa. Tapi dia kata, ustazah saya memang dengar ustazah. Sebab apa? Ataupun dia kata mungkin pendengaran saya lah mungkin sebab itu yang mak mertua saya buat tiap-tiap sepertiga malam. Masya Allah. Tengiang-ngiang ke anak menantu tuan-puan. Kita jangan sampai anak-anak kita tengiang-ngiang. Kita meninggal. Rasa ternampak-nampak mak menyarap tengok handphone. Pula dah. Tengok situ ternampak-nampak mak kotak mak tergolek-golek menyarap tengok handphone kat situ. Tengok TikTok. Kalau yang berfaedah tak apa pula. Entah apa benda tengok orang menari. Sama je dia menari ni ha. Takkan itu kualiti kita tuan-puan. Ustazah benda-benda macam ni Ustazah fikir kadang-kadang menyebabkan Ustazah keluar. Bila mengaji Quran Ustazah duduk kat luar. Bukan nak riak tuan-puan. Nak riak apa benda dengan anak-anak kita je. Sebab Ustazah fikir dari sudut pendidikan elok untuk anak kita nampak. Pendidikan tuan-puan. Jadi makna kata boleh nak baca Quran dalam bilik tapi anak tak nampak. Kita nak mendidik dia. Biar dia turun tangga nampak kita kat tepi tu kan. Ya. Mak baca Quran. Naik. Mak masih baca Quran. Bukan nak riak. Nak riak apa ke anak-anak tuan-puan. Tapi kita nak kata, kamu tolonglah ambil daripada mak kamu ni apa yang baik. Ya. Kamu besok pun akan jadi umur mak juga. Kamu bacalah Quran ni banyak-banyak. Jadi muslimat kena fikirkan. Ya. Tolong bina satu hubungan kuat kita dengan Al-Quranul Karim. Biarlah jadi satu pendidikan yang baik pada keluarga kita. Sebagai contoh, kalau suami kita tuan-puan sentiasa dalam beg dia tu. Ya, biasa orang lelaki mana ada handbag kan? Tapi suami kita boleh jadi ada handbag. Ya, sesuai untuk lelaki lah. Jangan jadi macam ayah ustazah ya. Ayah ustazah, dia tak kira tu handbag lelaki ke perempuan, beg anak dia ambil. Sampai puan kata, bah tak boleh bah. Ini memang handbag orang perempuan. Orang tengok ni orang perempuan pakai. Tapi dia nak letak macam-macam dalam tu. Buku doa dia lah, apalah. Suami ustazah pun ada handbag dia. Dalam tu apa dia? 3-4 buku doa. Quran. Dalam tu, tuan-puan, dia memberi pendidikan pada anak-anak. Anak-anak tahu apa dalam beg mak bapak dia. Anak-anak tahu perempuan dalam beg perempuan ada apa. Yang wajib ada apa dia. Walaupun kita tak cakap, tapi dia perhati. Dia tahu dalam beg ayah dia apa yang mesti ada. Kalau Quran tuan-puan, dia akan memberi kesan yang baik kepada anak-anak kita. Sentiasa Quran. Suami kita katalah contoh menunggu kita beli-beli barang kat pasar, dia baca Quran. Masya Allah, kalau ini boleh dibuat, ini lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Perbuatan kita lebih kuat daripada kita bercakap dengan anak. Sebab dia nampak bagaimana kuatnya hubungan kita dengan Al-Quranul Karim. Jadi ustazah ya berharap doa ini menjadi doa kita semua. Ya, mengubah kehidupan kita. Dan insya-Allah ya mudah-mudahan menjadi jalan kebahagiaan untuk kita di dunia dan di akhirat. Ustazah bacakan doa ini
para muslimah akan ikut. Boleh ya? Ustazah baca dulu sampai habis. Dengar dulu ya. Nanti kali kedua baru Ustazah baca dan ikut. اللهم إني عبدك بن عبدك بن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Itu doa dia. Panjang ke pendek? Tak panjang tuan-puan. InsyaAllah pendek ya. Kita berazam untuk menghafal doa ini. Dan jadikan Masya Allah tiap-tiap pagi tolong ulang. Sekarang kita baca, Ustaz baca pendek-pendek. Muslimah ikut. Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu. Sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, ibnu abdika, dan juga anak kepada hamba-Mu yang laki-laki, dan anak kepada hamba-Mu yang perempuan. Maksudnya anak mak dengan ayah kita. Kita, mak kita, ayah kita, ketiga-tiganya adalah hamba-Mu, ya Allah. Nasiyati biyadik, nasibku dalam genggaman-Mu. Masya Allah. Hidupku dalam genggaman-Mu. Madin fiyya hukmuk, telah berlaku kepadaku ketetapan-Mu. Adlun fiyya qada'uk, dan telah adil berlaku padaku ketentuan.
As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku mohon kepada kamu dengan setiap nama-namamu yang engkau namakan dengan nama-nama itu. So maknanya tuan-puan, doa ni hebat tak hebatnya kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama Allah. Kan kita tahu kan rahsia doa mustajab tu dimulakan dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disebut pada doa ini sekalian banyaknya nama-nama. Aku mohon kepadamu dengan nama-nama yang engkau namakan dengan nama itu, ataupun nama-nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, ataupun nama-nama yang engkau ajarkan pada sesiapa pun di kalangan makhlukmu, ataupun nama-nama yang tersimpan dalam khazanah yang gaib di sisimu. Sebanyak-banyak nama yang Allah Maha mengetahui. Nama Allah. Dengan nama-nama itulah aku mohon pada engkau, ya Allah. Masya Allah. Hebatnya doa ni. Apa yang kita mohon? Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Agar engkau menjadikan Al-Quran itu penawar, pemakmur, pengindah jiwa ragaku. Quran. Quran kunci dia. Terhibur dengan Quran, keindahan dengan Quran. Masya Allah, tuan-puan bayangkan kalau hati tuan-puan ibarat taman bunga. Tapi taman yang disebut ni taman Al-Quran. Masya Allah. Yang keluar pada lidahnya Al-Quran, ajaran Al-Quran, yang terpamer pada akhlaknya, akhlak Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Sebab Al-Quran tu dah jadi rabi'a qalbi, pemakmur dalam hati dia. Wa nur sadri, jadikanlah Al-Quran cahaya dada kami. Lapang hati, terang menderang, dapat petunjuk tuan-puan sekalian. Wa jalaa hazani, dan penghilang penawar kesedihanku. Dalam hati kita mungkin ada kesedihan. Betul tak? Ada apa lagi dalam hati? Kelukaan ada? Parut ada? Kan selalu tengok drama kan? Sinetron. Hati berparut, luka, kecewa, sedih, terguris. Semua tu akan dirawat oleh Al-Quran. Kita mencari macam-macam rawatan kan? Boleh, ikhtiarlah. Tapi jangan lupa tuan-puan, Al-Quran ni syifa, penawar kepada hati manusia. Tak ada orang yang tahu hati kita ni kecuali yang tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah datangkan ini syifa untuk benda yang kamu pun tak tahu. Kok kamu jumpa mana-mana pakar pun, pakar mana yang tahu tentang hati kita, sahabat-sahabat semua. MRI pun tak boleh keluar result. Oh, ni hati busuk, dengki. Tak ada. Dia takkan semak kat situ. Yang tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah dah bagi package. Package dia apa? Kamu aku hidupkan atas dunia ni bersama dengan ubat, bersama dengan penawar, bersama dengan cahaya, bersama dengan segala yang kamu perlukan. Terutama Al-Quranul Karim. Jadi kena yakin sahabat-sahabat, memang penawar aku ni adalah Al-Quran. Penawar. Maka kita mohon pada Allah, jadikanlah ya Allah Al-Quran ni penawar kepada kesedihanku. Dan segala makna yang sama macam sedih lah, luka, semualah. Duka cita, ya. Ramai kita bertemu hari ni dengan orang yang ada stres ya tuan-puan. Kemurungan dah jadi satu penyakit yang agak membimbangkan. Ya, bahkan dalam statistik Malaysia pun, dia penyakit yang kedua selepas penyakit jantung. Dia boleh menimpa sesiapa saja tuan-puan. Pada orang senang, orang susah. Jangan kata orang susah ya, orang senang pun ramai yang kena. Orang cerdik, orang tak cerdik, semua. Ada sahabat ustazah tuan-puan, Masya Allah, ada masalah dengan mental health ni. Padahal dia seorang doktor pakar. 9 kali rawatan ubat-ubatan ditukar. Tapi depression, kemurungan dia belum sembuh. Dan rawatan lain yang diperlukan adalah sekarang ni terapi elektrik. Ya, Masya Allah. Memang kita dengar tu rasa, ya Allah, sayu sangat. Kena kat sahabat kita kan. Memang.
Dia faham ini ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata dia kena kuat. Dia pun dah resign sebab nak bagi menguruskan kepada masalah kemurungan, ya. Dan memang kita boleh berikhtiar dengan macam-macam ikhtiar di luar sana, boleh insya-Allah, mana yang tidak menyalahi syarak. Tapi yang paling utama kita memang kena mencari penawarnya daripada Al-Quran. Ya, memang ada banyak mindset kadang-kadang yang kita kena selari dengan Al-Quran. Kena ada banyak perspektif, cara kita melihat kena senada dengan Al-Quran. Bila dia tak selari dan senada, kacau pada diri kita sendiri. So, Al-Quran, wajala hazni, menghilangkan kedukaan, wazihaba hammi, dan menghilangkan kerisauan. Tuan-puan sekalian, penyakit-penyakit dalam hati ni, risau, sedih, bimbang, apa lagi, takut, kecewa, dia antara ubat yang paling besar ya adalah tawakal. Kena hadamkan konsep tawakal dalam Islam. Sangat membantu. Tawakal. Sebab tu tuan-puan, kalau kita tengok pada ayat-ayat yang memberi impact untuk macam ayat-ayat yang kita patut ulang-ulang untuk kualiti jiwa ya, supaya tak ada resah sangat. Ayat-ayat dia lebih kurang berbunyi begini. Ayat pertama, Auzubillah minasyaitanirrajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ayat tu pasal apa? Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan pernah berlaku sesuatu musibah yang menimpa kami kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman menyerah diri. Ubat dia tawakal, tuan-puan. Macam mana kita nak menambah nilai tawakal dalam hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ada satu lagi ayat lain, surah Hud 56, tak silap Ustazah. Inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Sehingga akhir ayat. Cuba tengok ya, surah Hud ayat 56. Tuan-puan sekalian. Nak katanya ayat itu tentang tawakal. Takut salah ayat pula yang saya rasa betul dah, surah Hud. Mana surah Hud ya? Ayat berapa tadi Ustaz kata? 56 kan? Betul? 56. Inni tawakkaltu 'ala Allahi Rabbi wa Rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Inna Rabbi 'ala siratim mustaqim. Ulang selalu ayat ni. Dan ayat ni tentang aku bertawakal kepada Allah, serah diri pada Allah. Jadi ini penawar dia, tuan-puan sekalian, daripada kerisauan, kebimbangan, esok anak kita jadi apa, esok macam mana. Dah, kita tawakal pada Allah. Kita buat kerja kita, Allah menguruskan segala-galanya. Jadi doa yang Ustazah kongsikan pada tuan-puan hari ini, ya Ustazah sangat berharap dapat diberikan perhatian, dapat dihafalkan, dapat diamalkan, dan tuan-puan akan melihat sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan basirah kita semakin bersinar dan jernih, dan segala usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, meraih redha dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi lebih mudah, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim.